Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أحسن خلقنا وأفصح ألسنتنا وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi taufik hidayah dan diberi nikmat Islam, iman. Mudah-mudahan kita sentiasa melaksanakan kefarduan dan perkara-perkara yang sunat sebagai bekalan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi pada pertemuan pada kali ini kita sambung lagi pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Mujaddid Qurun yang kelima, Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, insyaallah. Kata pengarang rahimahullahu taala, ketika berbuka puasa hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal, dan jangan engkau memperbanyak makan dan memakan yang lebih dari qadar kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Jadi kita masuk lagi adab-adab puasa, muka surat 115. Adab-adab puasanya antara ialah bila kita berbuka puasa, kita berpuasa daripada semenjak waktu fajar hinggalah tenggelam matahari. Maka di sini Islam mengajar kita agar tidak mengikut kehendak hawa nafsu, yang mana setengah-setengah daripada kita suka berbelanja lebih ketika berbuka puasa. Kerana apa? Kerana mungkin mereka merasai bahawa mereka telah menahan makan dan minum semenjak daripada fajar lagi, semenjak daripada subuh lagi. Jadi seolah-olah mereka ingin membalas dendam lah. Kerana mereka tidak dapat makan daripada awal lagi, lalu mereka berbelanja dengan amat boros, yang membeli-beli di kedai-kedai. Sekarang ni tidak ada bazar Ramadan, ada yang membeli di kedai-kedai depan rumah, ada yang membeli lauk yang menyediakan banyak lauk pauk, sehingga terpaksa makan kerana terlalu banyak sangat makanan tu. Maka di sini Islam mengajar kita supaya menghayati apakah dia Ramadan, apakah dia puasa ni. Puasa ni nak melatih kita melawan hawa nafsu. Puasa melatih kita supaya kita mengingati orang-orang yang susah di luar sana, orang-orang yang miskin, orang yang tidak cukup makan, yang mana mereka ni susah untuk mendapat makanan kerana mungkin dengan sebab kemiskinan, mungkin dengan sebab ekonomi negara yang lemah. Jadi kalau kita makan dengan amat banyak, maka hilanglah ruh puasa tu. Sebab itulah kata Imam Ghazali, ketika kita nak berbuka puasa ni, hendaklah kita pertama sekali berusaha supaya semua makanan yang kita makan itu halal. Halal di sini ni ada dua, halal hissi dan halal maknawi. Halal hissi, halal yang zahir. Halal maknawi,
halal yang berbentuk benda yang tidak kita nampak lah. Halal hissi iaitu kita menjauhi makanan-makanan yang haram, iaitu seperti babi, anjing, arak. Itu halal hissi. Yang satu lagi halal maknawi, iaitu pendapatan kita. Hasil pendapatan gaji kita, perniagaan kita tu ialah perniagaan yang halal. Gaji kita tu adalah duit yang kita perolehi, gaji, upah, ataupun duit yang kita perolehi itu ialah duit yang halal. Kita beli barang yang halal. Makanan yang kita beli, barang-barang yang kita beli itu halal, tapi daripada hasil yang haram. Itu dia panggil halal pada maknawi. Kalau kita kerja yang haram, sama ada kita kerja menjadi perampok, mencuri, maka duit itu ialah duit yang haram. Walaupun kita beli makanan yang halal, maka ia tetap haram. Ia tetap haram. Jadi kita kena jauhilah makanan-makanan yang haram ataupun daripada sumber-sumber yang haram. Kerana Nabi bersabda, kullu lahmin nabata minal harami fannaru awla bih. Tiap-tiap mana-mana daging yang tumbuh daripada hasil ataupun makanan yang haram, maka api neraka lah lebih layak baginya. Dan kata pengarang lagi, dan jangan engkau memperbanyak makan dengan memakan yang lebih dari qadar kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Biasanya kita pada malam hari kita tak makan banyak dah. Kita makan sikit-sikit saja kerana tak perlu kita makan banyak. Kerana apa? Kerana dari segi kesihatannya, dari segi ilmu kedoktorannya, tidak galak kita makan banyak-banyak pada waktu malam. Kerana makanan yang kita makan itu tidak boleh nak disalurkan ke mana. Kita terus tidur, kita berehat. Jadi kalau kita makan masa berbuka puasa tu, jangan makan banyak sangat. Jangan makan banyak. Kalau nak makan pun jangan lebih daripada qadar kebiasaan yang kita makan pada waktu malam. Kalau waktu siang hari, waktu pagi, waktu tengah hari itu biasalah makan tu banyak. Tapi yang terbaiknya kita makan sedikit-sedikit banyak kali. Kata pengarang lagi, apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada makanan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja. Maka tidak ada makna bagi puasa. Kalau kita puasa, kemudian pada waktu berbuka kita makan sebanyak-banyaknya, kerana apa? Kerana seolah-olah nak qada lah, nak ganti makanan yang kita tak makan pada waktu siang hari. Maka kata Imam Ghazali, maka tak ada gunalah kamu berpuasa tu, kerana kamu hanya menghimpunkan makanan yang kamu makan pada siang hari dan kamu makan pada malam hari. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya, supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Kata Imam Ghazali lagi, tujuan kita berpuasa ni sebenarnya untuk menyempitkan, sebagaimana dalam hadis tu, asyaitanu yajri majrad dam atau kama qala. Syaitan ni dia berlalu, boleh berjalan, boleh berlari, boleh bergerak di dalam saluran darah. Maka sempitkanlah saluran itu dengan berpuasa. Antara tujuan berpuasanya, kita nak menyempitkan laluan syaitan. Kita nak sekat syaitan supaya tak masuk dalam diri kita.
supaya tak masuk dalam diri kita, supaya tidak menghasut kita, supaya tidak merosok ke kita tu. Itu tujuan puasa. Sebab itulah bila kita makan dengan makan yang banyak, maka di situ akan timbul pula masalah kerasnya hati. Orang yang makan banyak menyebabkan kerasnya hati, menyebabkan malas dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia rasa penat, rasa letih, lalu rasa nak tidur, tak sempat nak sembahyang tarawih, ataupun sembahyang tarawih pun sekerat sahaja. Tengah malam pun tak mampu nak sembahyang tahajud, nak qiyam pada malam hari, pada waktu tengah malam. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan pada waktu malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi. Sekiranya kamu makan dengan banyak, seolah-olah kamu nak balas dendam lah sebab tak boleh makan pada sehari, maka apakah tujuan puasa kamu itu? Maka kamu pula akan menyebabkan kamu membebankan, kamu memberatkan perut kamu, yang mana dia kena kerja kuat untuk memproses makanan yang kamu makan pada waktu berbuka tu. Sedangkan tidak ada sebarang bekas, yakni tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah, yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Makanan yang kita makan tu halal dah, tetapi kerana bila makan dengan banyak, maka ia dicela, dikeji oleh agama kita. Maka bila kita penuhkan makanan, bila kita penuhkan perut kita dengan makanan yang banyak, maka kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Lebih-lebih lagi lah sekiranya makanan yang kamu makan itu daripada hasil-hasil yang syubhat, hasil-hasil yang diragui, adakah dia tu halal ataupun haram, ataupun daripada hasil yang haram, maka lebih-lebih lagi lah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, marilah kita sama-sama muhasabah untuk diri saya sendiri dan untuk tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita dapat memelihara makanan hasil kerja buat kita yang halal, serta makanan yang kita makan itu tidak terlalu banyak, tidak mengikut hawa nafsu syahwat. Kerana kita berpuasa berjaya dah, kita dapat berpuasa, kita dapat berbuka puasa dengan sempurna, sebagaimana pelajaran yang telah lalu. Tetapi bila kita berbuka dengan makanan yang amat banyak, maka di situ kita tidak berjaya untuk mengekang hawa nafsu syahwat kita, kerana seolah-olah kita ni balas dendam kerana tak dapat makan pada sehari, maka kita tiba sungguh, makan sungguh pada waktu berbuka puasa, maka ia juga dicela, dimurkai, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik dari Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.